sebentar di bawah dahan. Mari menelaah karya sastra, tirai dibuka penuh wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan juri, para pendidik, rakan-rakan penonton dan seluruh sidang hadirin yang dimuliakan. Saya, Nur Ibrah Basirah binti Fauzi, diberikan amanah sebagai pengerusi diskusi telaah karya sastrawan negara pada hari ini. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, saya tidak seorangan pada pagi ini. Saya akan ditemani oleh 3 insan pemikir yang akan membawa diskusi ini dengan sudut pandang yang mendalam. Untuk itu, saya perkenalkan ketiga-tiga tetamu jemputan kita pada hari ini. Saudara yang saya agak tampai di hujung sana, Saudara Umar Koyum bin Rosli, seorang pengkaji sastra klasik dan sejarah kepimpinan. Tetamu seterusnya yang cantik manis, Saudari Nurin Amani Humaira binti Muhammad Amizan, pemegang ijazah sarjana dalam bidang sosiobudaya dan etika. Dan di sebelah saya ini pula yang anggun cerita, Saudari Nur Munirah binti Nawi, seorang pendidik dan penulis muda yang tidak asing lagi dalam dunia penulisan tempatan. Selamat datang ke arena diskusi saya ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu jemputan kita pada hari ini. Hadirin sekalian, naratif Ogun Shoto, kuasa, nilai dan pembinaan generasi madani. Begitulah tajuk diskusi kita pada hari ini. Walaupun sepintas selalu kelihatan dramatik, namun sebenarnya syarat dengan mesej yang amat mendalam. Hadirin sekalian, apabila kita membaca sebuah karya sastra, kita mungkin bermula dengan sebuah cerita. Kita mengenali wataknya dan cuba memahami jalan ceritanya. Naratif contoh ini menarik kerana latarnya yang bersifat fiksyen membolehkan pengarang menyampaikan persoalan yang lebih luas dan universal. Oleh sebab itu, naratif contoh bukan sahaja karya yang menceritakan sebuah negara rekaan, tetapi tentang cara kuasa mempengaruhi manusia, kesan apabila nilai kemanusiaan diketepikan dan cara kepimpinan yang seharusnya dilaksanakan. Dan inilah tugas kita pada hari ini, mengikap makna yang tersirat agar generasi madani tidak mengulang sejarah luka. Jadi, apa kata kunci akan kita telusuri dalam diskusi kita pada hari ini ialah kuasa, nilai, rakyat dan madani. Baiklah hadirin, bagi membuka arena diskusi ini, saya ingin bertanya kepada Saudara Umar. Saudara, bolehkah saudara huraikan latar belakang kisah ini dan bagaimana ia menggambarkan peruntuhan kepimpinan apabila nilai ditinggalkan? Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari Merusi atas soalan yang begitu menarik untuk saya kupas pada hari ini. Baiklah, naratif ini mengisahkan seorang presiden yang cerdik, bercita-cita tinggi, berstrategi dan mempunyai keupayaan membaca kelemahan sistem politik. Beliau juga digambarkan sebagai seorang yang mempunyai keupayaan dan potensi kepimpinan. Namun, beliau berubah menjadi zalim kerana cita-citanya yang tinggi untuk mendapatkan kuasa. Beliau menjadikan kuasa sebagai matlamat, bukan sebagai alat untuk membangunkan negara. Ini satu bentuk kritikan daripada pengarang yang cuba memberitahu kita bahawa kuasa yang tidak diseimbangkan dengan nilai akan mengorbankan bukan hanya rakyat biasa, tetapi kepercayaan, maruah dan nilai kemanusiaan itu sendiri. Presiden Ogun Shoto bukan sahaja menindas orang yang menentangnya, beliau juga melihat orang yang mempunyai potensi untuk menggugat kedudukannya sebagai ancaman. Sebagai contoh, dalam peristiwa seorang pemuda yang menjadi anak angkatnya akhirnya menjadi mangsa apabila Presiden melihat pemuda tersebut mempunyai kebolehan untuk menggugat kedudukannya pada masa hadapan.
Melalui peristiwa ini, pengarang cuba menggambarkan kepada kita bahawa kuasa yang tidak dipimpin oleh akhlak dan nilai akan berubah menjadi senjata menindas sesiapa sahaja walaupun ahli keluarga sendiri. Presiden Ogoshonto ialah amaran kepada kita bahawa seseorang boleh hilang kemanusiaannya apabila terlalu dibutakan oleh kuasa. Dalam konteks Madani, ini adalah contoh kegagalan total. Kalau kita letak dalam kerangka Malaysia Madani, kita dapati bahawa Presiden Ogoshonto telah melanggar asas utama seperti keadilan, kemanusiaan dan amanah. Apa yang menarik, cerita ini kekal relevan hari ini. Ia menyampaikan mesej kepada kita bahawa seseorang yang hilang nilai akan menjadikan rakyat dan alam sekitar sebagai mangsa. Maka sebagai generasi Madani, kita perlu memastikan kuasa sentiasa dikawal oleh akhlak, kemanusiaan dan keadilan. Sekian kembali kepada saudari penulis. Terima kasih Saudara Umar. Saya tertarik dengan kenyataan yang dikemukakan oleh saudara sebentar tadi yang menyatakan bahawa kegagalan Presiden Ogoshonto merupakan kegagalan total dalam generasi Madani pada hari ini. Mungkin Saudari Humaira boleh memperincikan apa yang dimaksudkan oleh saudara Umar tadi dari aspek amanah, keadilan dan ihsan. Silakan saudari. Sudah semestinya saudari, saya akan jelaskan perkara ini dalam kerangka Malaysia Madani. Pertama, iaitu dari segi amanah. Amanah bermaksud memikul tanggungjawab dengan jujur dan melaksanakannya dengan penuh integriti demi kesejahteraan orang lain. Kita tahu di sini bahawa Presiden mempunyai kuasa, tetapi persoalannya untuk apakah kuasa itu digunakan? Apabila amanah dikhianati, kuasa yang sepatutnya menjadi pelindung untuk melindungi rakyat malah berubah menjadi alat untuk mempertahankan diri sendiri. Keadaan ini pada akhirnya akan menghakis sedikit demi sedikit kepercayaan rakyat, sekaligus sistem pemerintahan akan semakin rapuh. Kedua, iaitu keadilan. Kerangka Madani sendiri telah menekankan bahawa dasar yang lebih manusiawi, ketulusan dan kepercayaan antara kerajaan dengan rakyat. Dalam naratif Ogoshonto, kita dapat lihat apabila pihak yang berkuasa menggunakan kedudukannya untuk mengawal, menekan dan meminggirkan pihak yang dianggap mengancam. Di sini kita dapat lihat akan berlakunya ketidakseimbangan antara kuasa dengan keadilan. Sebagai contoh yang dapat saya kongsikan dengan hari ini, peristiwa di mana seorang guru yang mengkritik kebincangan pemerintahan Ogoshonto melalui tulisan. Pada awalnya, Presiden mengatakan bahawa rakyat bebas untuk membuat sebarang kritikan yang membina. Namun, apabila kritikan tersebut benar-benar dibuat, guru itu mula yang dikenakan tindakan. Beliau dipindahkan ke satu kawasan pedalaman dan keluarganya juga turut terkesan daripada tindakan tersebut. Apabila keadilan diketepikan, rakyat bukan sahaja terminggir, malah kepercayaan terhadap pemimpin semakin hilang. Perkara inilah yang cuba ditunjukkan oleh pengarang bahawa bagaimana penyalahgunaan kuasa pada akhirnya akan membawa keretakan dalam masyarakat. Dan yang ketiga iaitu nilai keihsan. Malaysia Madani telah mentakrifkan ihsan sebagai mengambil berat terhadap nasib semua pihak melalui tindakan yang memperkasakan kemanusiaan. Misalnya, peristiwa di mana seorang pemuda yang merupakan seorang aktivis hak asasi yang ingin mendapatkan keadilan untuk abangnya yang merupakan seorang pegawai kanan yang dibunuh oleh seorang jenderal untuk mendapatkan kedudukan dalam politik. Walaupun pemuda tersebut mempunyai bukti gambar kejadian, namun bukti itu ditolak secara mentah dengan alasan kamera tersebut belum diluluskan penggunaannya. Di sini pengarang cuba menegaskan bahawa sikap tidak berperi kemanusiaan Presiden mampu menunjukkan manusia tidak lagi dilihat berdasarkan maruah, tetapi berdasarkan manfaat semata-mata.
rakyat. Saya rasa itu saja yang ingin saya ucapkan. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih Saudari Humaira atas hujan begitu padat mengunggah minda. Apa yang jelas daripada perbincangan tadi ialah kegagalan Presiden bukan sekadar kerana mengekalkan kuasa, tetapi kerana dia telah mengkhianati nilai-nilai asas sebuah pemerintahan yang berperi kemanusiaan. Jadi, apa kata kita dengar pula pandangan Saudari Munirah? Saudari, dalam kerangka Malaysia Madani yang menekankan nilai keterbukaan dan nilai ihsan, bagaimanakah kegagalan Presiden Ogun Syoto dapat dijadikan iktibar yang seharusnya kita teladani agar kuasa tidak membawa kepada kezaliman? Silakan Saudari. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi. Pertama, saya ingin menyentuh tentang nilai keterbukaan seorang pemimpin. Saya kira saya tidak perlu lagi mengulangi peristiwa seorang guru yang dipindahkan ke kawasan pedalaman kerana sikap Presiden yang tidak terbuka menerima segala kritikan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seorang itu menjadi pemimpin, beliau perlulah mempunyai sikap yang terbuka untuk menerima segala kritikan. Kritikan yang berasas perlulah dinilai dengan jujur kerana ia boleh membawa kepada perubahan dan perbaikan. Menerima teguran bukanlah tanda pemimpin itu lemah, tetapi menandakan bahawa pemimpin itu mempunyai kerendahan hati untuk menerima bahawa dirinya juga boleh melakukan kesilapan. Dan yang kedua iaitu nilai ihsan, di mana nilai ini sering dipandang ringan, sedangkan perkara ini merupakan perkara paling penting. Dalam naratif Ogun Syoto, pemimpin melakukan tindakan dengan mengambil anak angkat yang kelihatan seperti tindakan yang baik yang mempunyai nilai kemanusiaan. Tetapi sebaliknya, tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk mendapatkan sokongan daripada rakyat. Apabila seorang itu mempunyai kuasa, dia tidak boleh melihat manusia ini hanya sebagai alat untuk mencapai satu tujuan. Sebaliknya, pemimpin tersebut perlulah menggunakan kuasa yang dia ada untuk membantu golongan miskin, golongan terpinggir dan golongan yang kurang mendapatkan peluang. Kita tidak mahu melahirkan Presiden Ogun Syoto dalam wajah yang baharu. Bukan kerana kita takut pada kuasa, tetapi kita sedar bahawa diri kita sendiri, bahawa kuasa tanpa amanah boleh menghakis sifat kemanusiaan. Naratif Ogun Syoto ini mengingatkan kita bahawa apabila kuasa tidak lagi dipandukan oleh nilai, manusia boleh berubah dan pada akhirnya masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Justru, tugas kita sebagai generasi madani bukan sahaja memastikan kita mempunyai pemimpin yang baik, tetapi kita sendiri perlu menjadi pemimpin yang baik apabila suatu hari nanti kita diberikan tanggungjawab dan kuasa. Kerana akhirnya, sebuah negara bukanlah dibentuk oleh pemimpinnya sahaja, tetapi sebuah negara dibentuk oleh kita sendiri yang berpegang pada nilai walaupun diberikan pilihan untuk memilih sebaliknya. Itu sahaja daripada saya. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih Saudari Munirah. Apa yang disampaikan oleh saudari tadi sangat bermakna dan sangat menarik kerana kita bukan sahaja melihat persoalan kepimpinan dalam naratif Ogun Syoto, tetapi turut melihat kesannya terhadap kehidupan masyarakat. Apabila kuasa tidak lagi dipandu oleh amanah, kepentingan rakyat boleh terpinggir dan nilai kemanusiaan semakin terhakis. Dan di sinilah saya melihat satu soalan penting. Apabila kita berdepan dengan pemimpin yang menyalahgunakan kuasa, apakah pula peranan kita sebagai masyarakat? Maaf saudari, boleh saya menjelaskan sedikit? Sebenarnya saya tertarik dengan soalan yang dikemukakan oleh saudari tadi, khususnya tentang peranan masyarakat apabila berhadapan dengan penyalahgunaan kuasa. Boleh Saudari Humaira, silakan. Terima kasih saudari. Bagi saya, masyarakat tidak hanya boleh menjadi pemerhati, sebaliknya
Sebaliknya, mereka pernah berani untuk bersuara. Namun, ia tidak bermaksud kita bebas untuk melakukan sebarang tuduhan atau spekulasi tanpa bukti. Misalnya, apabila berlaku kes buli, mangsa atau saksi perlulah berani untuk memberitahu kepada ibu bapa dan seseorang yang mereka percayai. Atau kita dapat lihat, jika berlakunya salah laku pemimpin, masyarakat perlulah melaporkan melalui saluran yang betul seperti Polis Diraja Malaysia (PDRM). Bukan itu sahaja, masyarakat juga perlu bijak dalam menilai sesuatu tindakan. Sebagai contoh, kita perlulah menilai sesuatu perkara itu sebelum mempercayai dan menyebarkannya di platform media sosial seperti TikTok, Instagram atau Thread. Saya melihat perkara ini berkait rapat dengan naratif Ogoshonto. Karya ini seolah-olah mengingatkan kita bahawa apabila masyarakat terlampau lama berdiam diri, kuasa boleh berkembang tanpa batas. Oleh itu, masyarakat yang matang bukanlah masyarakat yang sentiasa menentang pemimpin, tetapi masyarakat yang berani menyokong yang benar, menegur yang salah dan menilai sesuatu perkara berdasarkan prinsip kepimpinan serta bersama. Saya rasa itu sahaja yang ingin saya kongsikan. Terima kasih, saudari. Terima kasih saudari Humaira atas pandangan yang sangat bernas. Saya tertarik dengan satu ungkapan saudari tadi yang menyatakan bahawa masyarakat yang mampu menyokong yang benar, menegur yang salah dan menilai kepimpinan berdasarkan prinsip. Ungkapan ini menarik kerana selama ini kita sering bercakap tentang pemimpin, tetapi kita jarang bertanya bagaimana pula dengan masyarakat yang dipimpin. Masyarakat juga mempunyai kuasa. Mereka mempunyai kuasa untuk memilih, menilai dan bersuara. Dan pada zaman ini, kuasa mereka menjadi lebih besar kerana setiap individu mempunyai ruang untuk menyampaikan pandangan melalui pelbagai saluran. Saya lihat saudara Umar seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Boleh saudara kongsikan bersama? Ya, saudari penerusi. Saya sebenarnya tertarik dengan saudari Humaira yang menyentuh tentang peranan masyarakat dalam mengawal dan menilai kuasa. Pada pandangan saya, perkara ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih mendalam, iaitu nilai yang perlu ada dalam diri manusia apabila diberikan kuasa. Kita sering membayangkan kuasa dalam bentuk jawatan yang besar seperti pemimpin negara, ketua organisasi atau individu yang mempunyai kedudukan tertentu. Tetapi sebenarnya kuasa hadir dalam pelbagai bentuk. Persoalannya bukanlah sebesar mana kuasa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan kuasa tersebut. Dalam hal ini, saya melihat sekurang-kurangnya dua nilai yang sangat penting. Pertama, amanah. Apabila seseorang diberikan kuasa, dia sebenarnya diberikan kepercayaan. Kuasa ialah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan demi kepentingan bersama. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang amanah bukan sahaja tidak mengambil wang rakyat untuk dirinya sendiri. Lebih daripada itu, dia memastikan setiap sen yang dibelanjakan benar-benar kembali manfaatnya kepada rakyat. Kedua, integriti. Integriti bermaksud seseorang tetap melakukan perkara yang benar walaupun tiada yang melihat atau mengawasinya. Sebagai contoh, apabila seseorang memegang jawatan, dia hendaklah mengisytiharkan harta mereka kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan membenarkan maklumat diakses secara telus. Oleh itu, bagi saya, naratif Ogoshonto tidak hanya mengajar kita tentang keburukan penyalahgunaan kuasa, tetapi mengajak kita untuk melakukan muhasabah terhadap diri sendiri. Justru apabila diberikan kuasa walaupun kecil, kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Sekian, terima kasih saudara penerusi. Terima kasih saudara Umar. Saya menghargai bagaimana saudara membawa perbincangan kita kepada satu sudut yang lebih dekat dengan diri kita. Kita bermula dengan melihat pemimpin dalam naratif Ogoshonto. Kemudian kita bergerak kepada persoalan masyarakat. Dan akhirnya kita kembali kepada diri kita sendiri. Ini menarik kerana persoalan kuasa bukan hanya soalan tentang orang lain, tetapi
ia juga persoalan tentang siapa kita apabila kita diberikan kuasa. Pengerusi, jika saya ingin menambah sedikit pandangan. Boleh Saudari Munirah, silakan. Baiklah, terima kasih Pengerusi. Saya ingin menambah satu perkara yang saya fikir sangat penting, iaitu pendidikan nilai dan pembangunan generasi madani. Jika kita mahu melahirkan masyarakat yang mampu mengawal penyalahgunaan kuasa, kita bukan sahaja perlu mengajar generasi muda tentang kepimpinan, pencapaian dan kejayaan. Kita juga perlu mengajar mereka tentang amanah, empati, keadilan, integriti dan tanggungjawab. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih Saudari Munirah. Kini kira diskusi kita hampir dilabuhkan. Sebagai generasi madani yang bukan sahaja celik ilmu tetapi celik nilai yang perlu menjadikan karya sastra bukan sekadar untuk dibaca tetapi untuk dihayati dan diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Dengan lafaz penuh hormat dan rendah hati, saya akhiri diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita yang sudi memberikan pandangan dan terima kasih kepada semua yang hadir dan sudi memberikan perhatian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita dihidangkan dengan bicara kita, diskusi kita yang banyak berkaitan dengan kerakusan kuasa, ketidakadilan, tiadanya kebebasan bersuara dan sebagainya. Baik, soalan ni, andai anda semua adalah Perdana Menteri, andainya anda semua adalah Perdana Menteri, apa usaha utama untuk menyediakan anda sebagai Perdana Menteri di negara Ogon Soto yang tidak gagal seperti Presiden Ogon Soto yang anda telah bicarakan? Ulang. Andai anda semua adalah Perdana Menteri, apa usaha utama untuk menjadikan anda Perdana Menteri Ogon Soto yang tidak gagal seperti Presiden negara Ogon Soto? Silakan. Terima kasih kepada juri yang sudah mengajukan soalan. Soalan berbunyi, andai kami semua adalah Perdana Menteri, apa usaha utama untuk menjadikan kami sebagai Perdana Menteri Ogon Soto yang tidak gagal seperti Presiden negara Ogon Soto? Saya ajukan kepada tetamu kita pada ini. Mana-mana tetamu, silakan. Terima kasih Saudari Pengerusi. Terima kasih juga juri di atas soalan yang dikemukakan tadi. Baiklah, antara langkah utama jika saya seorang Perdana Menteri di Ogon Soto dan tidak gagal ialah saya akan menyerapkan sifat amanah dalam diri saya. Kerana kita dapat lihat di sini, sifat amanah perlulah dididik sejak kecil dan sejak di bangku sekolah lagi. Sebagai contoh yang dapat saya kongsikan, sebagai seorang pemimpin iaitu pengawas sekolah kebiasaannya akan menilai dan menjaga amanah demi sasiah diri mereka. Bukan itu saja,
sifat amanah juga dapat menerapkan sifat seseorang kepimpinan itu dengan lebih mendalam. Saya rasa itu sahaja yang ingin saya kongsikan. Terima kasih Tuan Faira. Mana-mana pandangan yang lain? Saudari Pengerusi, bolehkah saya mewartakan pandangan saya pula? Pada pandangan saya pula, saya akan menerapkan nilai ihsan dalam diri saya. Saya tidak mahu berlakunya lagi kesilapan yang sama seperti dalam peristiwa 600 Ogos Syoto yang presidennya menindas rakyat. Jadi nilai ihsan perlu diterapkan dalam diri setiap pemimpin. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih Saudara Umar. Panel seterusnya. Bagi saya pula, persiapan yang perlu ada untuk kita adalah sikap bertanggungjawab dan jujur. Sebagai contoh, kita berikan mendahari di sekolah. Kita perlulah jujur dan bertanggungjawab ke atas dana yang diberikan untuk menjadikan suatu program ataupun lebih mantapkan lagi kita punya pentadbiran. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada semua tetamu. Sekian, ini sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SMK Duri Amas ingin mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq